نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا بما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. Terima kasih pada Ustaz Ya selaku imam dan juga pengurusi majlis pada malam ini, tuan-tuan hadirin hadirat, para imam Bilal, jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, seterusnya hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan tajuk kita pada malam ini berkenaan dengan syirik yang termasuk dalam kategori dosa-dosa yang besar. Ahli sunnati wal jamaah bersepakat bahawa syirik ni bentuk kemaksiatan dan kezaliman yang besar, sehingga mereka yang mati dalam keadaan syirik ini mereka tidak akan diampunkan oleh Allah jika mati dalam keadaan tidak bertaubat. Cuma apa yang perlu kita faham pada malam ini berkenaan dengan syirik ini, yang menjadi satu masalah kefahaman bagi orang kita Melayu. Syirik ni bagi mereka, orang Melayu kita ni, seolah-olah syirik ni apa dia? Kalau kita tanya apa dia syirik ni, dia mesti kata syirik ni adalah menduakan Allah. Itu jawapan yang diberi. Sedangkan syirik ini bukan menduakan Allah Ta'ala sahaja. Bukan kita jadi Tuhan ni dua ataupun tiga ataupun sebagainya. Agama ni atas muka dunia ni mengakui Tuhan ni satu. Kalau dia kata Tuhan ni banyak, siapa pun tak boleh terima agama dia. Hindu mengatakan Tuhan dia beribu-ribu, tapi dia kata bukan Tuhan yang mengurus ni yang kami maksudkan. Kalau kita tanya dia, urus semua ni siapa dia? Satu juga. Tapi sebab apa dia jadi musyrik? Kerana dia meletakkan kuasa yang ada pada Allah itu sama taraf dengan apa yang dipuja. Itu yang pertama. Syirik ni kalau kita tengok disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, syirik adalah menyamakan selain daripada Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dan dalam asma wa sifat. Apa makna? Syirik tu maknanya
menyamakan Allah Ta'ala dalam perkara mentadbir sesuatu, dalam perkara layak dipuja, dan dalam perkara hanya minta tolong. Pertolongan dan pengabdian hanya kepada Allah. Oleh kerana itu, untuk kupas masalah ni kita sebut hari-hari. Hari-hari kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu adalah pengakuan supaya seseorang itu tidak mensyirikkan Allah Ta'ala. Sambung Syekhul Islam lagi, dia sebut syirik ni, dia kata boleh kita bahagi kepada dua perkara. Yang pertama sekali, syirik dalam rububiyah, iaitu menjadikan sekutu selain Allah yang mengatur alam semesta, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Saba ayat yang ke-22, qul ud'u alladhina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dharrah fis samawati wala fil ardi wama lahum fihima min syirkin wama lahu minhum min zahir. Yang bermaksud, katakanlah, serulah mereka yang kamu anggap sebagai ilah selain Allah. Mereka tidak mempunyai kekuasaan sebesar zarah pun di langit dan di bumi, dan mereka tidak mempunyai suatu saham pun semasa penciptaan langit dan bumi, dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya, yakni bagi Allah, semasa mencipta bumi. Baik. Yang pertama, kata Syekhul Islam, ada orang yang mensyirikkan berkenaan dengan mengatur dan mengurus alam semesta ini. Ada juga orang kata bahawa hutan ni dijaga oleh Nabi Khidir. Air ni dijaga oleh Nabi ni. Nak minta nak air, beri salam kepada Nabi ni. Masuklah hutan, seru nama Nabi ni. Apabila ada nak main apa orang panggil kalau zaman dulu, main wayang kulit, orang Kelantan, pergi ambil daun pisang, letak atas tu betih jagung pulut kuning sikit, letak atas pusu, letak atas pusu semut tu lah, sarang semut. Dia letak tu, dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca bismillah ya kak? Assalamualaikum ya Nabi Allah Sulaiman, aku bagi kifarah aku ni untuk rakyat kamu, bagi makan ke semut tu, bukan makan ke hantu. Hak mana hak kurang, dia kata, yang mana yang kurang jangan dek minta balik, yang mana yang lebih aku tak akan ambil balik, dia kata. Tak atas pusu tu. Dia nak buka wayang kulit ni, buka panggung. Lepas tu dia jampi lah, jampi ikut bahasa Kelantan. Jing tanah, jemalan tanah, bukit lekok, belakang parai, dia kata. Itu bahasa Kelantan tak? Adalah benda-benda hak dia seru tu, jing-jing hak dia sebut tu. Syiriknya apabila mengatakan bahawa ada benda-benda yang di atas muka dunia ini dijaga oleh orang-orang yang tertentu. Kefahaman orang kita ni, dia begitu. Nabi Khidir jaga ni, jaga ni, jaga ni. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut, mereka seru ilah selain daripada Allah Subhanahu wa taala tu, dia tidak memiliki saham dan tidak memiliki kuasa sezarah pun semasa aku buat langit bumi ni.
Taklah kata aku nak mendirikan langit ni, aku tak larat nak angkat seorang-seorang, aku panggil dia, tolong. Ataupun projek buat langit bumi ni dia ada saham sama. Ada buat keluar duit dia, modal dia RM5 ke RM50 ke? Tak ada. Aku buat seorang-seorang je, kata Allah. Jadi kenapa manusia pergi seru dalam bab mengatur alam semesta, nak atur alam ini? Kenapa manusia perlu seru selain daripada Allah Ta'ala? Itu jelas syirik. Pertama. Yang kedua, kata Ibn Taymiyah, syirik dalam uluhiyah. Syirik dalam uluhiyah. Baik. Syirik yang pertama sekali tadi, rububiyah tu, tak ada dah zaman sekarang ni. Zaman dulu mungkin ada lah. Nak puja semangat padi. Zaman dulu, kalau sebelah laut, dia nak pergi suruh tangkap ikan tu jadi banyak, dia puja hantu laut. Alhamdulillah, alim ulama kita duk mari kata haram, 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 syirik, syirik, syirik. Tak ada dalam benda tu. Cuma yang kedua ni ada. Yang kedua ini masih lagi bertapak dalam masyarakat kita, iaitu syirik dalam uluhiyah, iaitu beribadah, berdoa selain daripada Allah, baik dalam bentuk doa ataupun dalam bentuk meminta apa-apa sahaja, ibadah ataupun doa. Umumnya dia kata yang dilakukan manusia adalah menyekutukan Allah dalam uluhiyah adalah dalam hal-hal merupakan kekhususan bagi Allah, seperti berdoa kepada selain daripada Allah di samping berdoa kepada Allah, atau memalingkan sesuatu bentuk ibadah seperti menyembelih korban, bernazar, berdoa dan sebagainya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu definisi yang dibuat oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Sekarang ni kita tengok definisi yang dibuat oleh seorang ulama daripada India, Syekh Ismail ataupun Maulana Ismail Ad-Dehlawi, cucu kepada Syekh Waliullah Ad-Dehlawi, seorang tokoh ulama yang hebat di benua India. Dia lebih jelas lagi. Lebih jelasnya dia tu kerana di negara dia berhadapan dengan golongan syirik uluhiyah ni, yang kedua ni, yang kita namakan golongan tersebut dengan golongan Brelwi. Dia pakai serban warna hijau, Brelwi ni. Apa benda syirik yang dia buat? Golongan tersebut, pengasas kepada Brelwi ni nama Reza Khan Brelwi. Satu tempat nama Brile dinisbahkan kepada tempat itu jadi Brelwi, India. Pengikut dia ramai. Apa yang dia buat? Dia memuja kubur-kubur yang dikira wali ataupun yang dikira ada karamah. Tok guru dia ni berdoa kepada Allah dengan berkat wali tadi, dengan berkat kubur tadi. Ini benda yang disebut oleh kitab Risalatul Tauhid, dan ada juga sedikit disebut oleh Hujjatullah Al-Balighah dan sebagainya. Baik, kita tengok sini. Sebab apa dia jadi gitu? Sebabnya yang pertama sekali, dia tak faham bab berkenaan dengan tawassul dan juga bab berkat. Syirik ni dia boleh jadi syirik fil barakah, syirik dalam salah memahami berkat. Syirik boleh berlaku dalam syirik fil syafa'ah, salah memahami syafaat. Dan syirik boleh berlaku juga dalam masalah salah memahami tawassul. Kita pergi satu-satu supaya faham. Pergi banyak-banyak takut tak faham.
Syirik dalam masalah berkat. Dia punya sifir dia, setiap benda yang berkat di atas muka dunia ini, Allah Subhanahu wa taala meletakkan cara beribadah di tempat yang berkat itu. Allah Ta'ala letak cara. Apa benda yang berkat atas muka dunia ni? Masjidil Haram. Apa benda yang kena buat dalam Masjidil Haram? Kena tawaf, iktikaf, ibadah-ibadah yang memang Tuhan tetap dah. Dalam Masjidil Haram tu ada apa yang berkat? Ada maqam Ibrahim. Apa benda yang kena buat? Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ambillah di belakang maqam Ibrahim itu sebagai tempat solat. Apa benda lagi yang berkat? Hajarul Aswad dicium oleh Nabi SAW, berkat. Apa lagi yang berkat? Al-Quran. Cara untuk mengambil berkat daripada Al-Quran dengan mengamalkan Al-Quran. Apa yang berkat? Nabi SAW berkat. Segala yang ada tubuh Nabi SAW itu barakah. Dan sahabat telah pun menunjukkan macam mana dia mengambil berkat daripada Nabi SAW dengan cara-cara tertentu, dan paling berkat sekali iaitu ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi SAW untuk diamalkan, baru mendapat berkat daripada Allah. Tubuh Nabi ini berkat tak? Tubuh Nabi berkat. Peluh Nabi berkat. Air liur Nabi berkat. Darah Nabi berkat. Macam mana kita baca riwayat seorang sahabat yang minum darah Nabi, bila dia bekam Nabi, Nabi suruh pergi buang darah tu, dia tengok darah Nabi tu berkali boleh jadi geram, macam mana tak tahulah. Dia minum darah Nabi tu. Dia balik jumpa Nabi, Nabi kata, pergi buang dah darah. Dia senyap. Nabi kata, kamu minum? Orang kata Rasulullah minum. Allah, Rasulullah kata, dia pergi minum darah. Sesungguhnya tubuh kamu tidak akan masuk neraka kerana darah aku mengalir ke tubuh kamu. Lepas tu, sahabat tu ada tak beritahu sahabat lain? Sahabat lain ada tak minta darah ke Nabi nak minum? Tidak ada. Kerana itu adalah bonanza kepada sahabat tu. Faham tak? Orang panggil cabutan bertuah. Bahasa dalam ni dia panggil cabutan bertuah, bonanza dia panggil. Maknanya dia seorang je dapat, orang lain tak dapat. Air Nabi berkat tak? Berkat. Dah ada sahabat yang minta hari-hari air Nabi. Nak suruh Nabi ludah letak di tubuh. Dah. Sebab sahabat faham. Keberkatan yang ada pada Rasulullah disamakan oleh golongan Brelwi ini dengan tok guru dia. Hasil daripada dia mentafsir hadis dengan tidak betul. Contoh, al-ulama warasatul anbiya, itu hadis Nabi. An-Nabi, Nabi tidak meninggalkan lam yuwarrithu dinar wala dirhaman, tidak tinggal duit, tidak tinggal dinar, tidak tinggal dirham, tetapi yuwarrithul ilm, mewarisi ilmu. Jadi Nabi sebut al-ulama, ulama itu warasatul anbiya, pewaris ilmu yang ada pada Nabi. Orang Brelwi ini dia kata bahawa ulama ni pewaris ilmu pada Nabi. Dia tak kata waris ilmu, dia kata pewaris. Maka segala ulama ni boleh ambil berkat macam berkat Nabi. Dia cium tangan tok guru dia, dia sanggup nak minum air ludah tok guru dia, dia sanggup nak bau peluh tok guru dia, dia sanggup nak ambil apa sahaja berkat yang ada pada tok guru. Dan setiap majlis dia letakkan kursi. Mereka berselawat dan mereka mempunyai keyakinan bahawa Nabi hadir dalam majlis itu dan duduk atas kursi itu. Kita balik pada asas tadi, kenapa? Kerana mereka tidak faham masalah tauhid fil barakah.
Sepatutnya dengan memahami berkat dengan betul, orang tu boleh jadi seorang yang mentauhidkan Allah. Tapi oleh kerana syaitan duk hasut dia, duk timbulkan was-was pada perkataan berkat yang dia faham, yang menyebabkan dia tu tak faham masalah berkat, dan dia jadi syirik fil barakah. Dalil Al-Quran menyebut tabarakalladzi biyadihil mulk, maha berkat Allah. Semua berkat-berkat ni Allah Ta'ala yang punya berkat. Yang nama Allah sendiri yang maha berkat. Fatabarakallah, dan keberkatan Allah Ta'ala itu ahsanul khaliqin. Allah Ta'ala sebut berkat dia, berkat dia, berkat dia. Maknanya kita tak ada berkat ni. Nak ambil berkat daripada manusia tak boleh. Ambil ilmu boleh. Nak ambil berkat daripada tuan guru, ambil ilmu tok guru tu. Ambil ilmu tok guru tu. Tapi golongan ini yang melampau ini, sampai tahap mendewakan guru dia, seolah-olah guru dia ni nak jadi macam Tuhan, nak jadi macam Allah. Dan benda tu wujud. Sebab tu tuan-tuan rahmati oleh Allah, kalau kita pergi di masjid-masjid Berelwi ni, dia ada satu kubur, semua masjid ada kubur semua. Semua ada kubur. Di Pulau Pinang ada satu tempat dekat restoran kopi Kapitan. Ada satu tempat tu kubur wali. Ada sekarang ni ada lagi. Kita tengok. Kalau tengok daripada gaya orang ziarah semua tu, duk ambil berkat apa tu, situ macam tempat berelui di Pulau Pinang. Dia kata ada kubur wali seorang sini mari daripada India. Ada di Pulau Pinang. Tuan-tuan boleh kita tengok dalam bandar dia, dekat restoran Kapitan. Saya tahu tu sebab apa? Masa tu waktu asar, saya pergi semayang, saya pergi makan di Kapitan tu. Jadi rasa nak semayang, tunggu orang azan, tak ada orang azan. Kata masjid apa ni, macam tak ada orang azan je. Kita pergi, nampak ada kubur. Kata kat mana tempat air semayang ni? Ada juga orang duduk semayang 2-3 orang situ. Pok-pok dia lah semayang apa, dia tinggal, dia masuk duit dalam tu, dalam tempat kubur tu. Saya kata pelik ni. Kita pun cabut lari semayang tempat lain ke tempat Syiah ke apa ke. Tapi Syiah tak pernah sabar. Tempat Berelwi. Di sana tu, dia Pakistan tu, kalau tempat Berelwi ni memang ada kubur Tok Wali, memang ada depan. Pak mihrab ni, Pak Tok Imam, lepas tu tepi ni ada kubur. Dia tutup dengan kelambu. Atas kubur tutup kelambu warna hijau. Kelambu tu dibasuh setahun sekali, diambil air itu untuk diminum oleh anak murid ni, ambil berkat. Air kelambu tu, air tutup tu, diambil oleh dia. Pok-pok ni hebat. Besar masjid, besar masjid dia. Dan kita pergi tengok macam mana keadaan tu. Dan di setiap masjid dia tu, sebelah ni kubur, ada sebelah depan tu barang-barang peninggalan Nabi. Paling kurang pun janggut Nabi ada. Berapa puluh masjid ada janggut Nabi. Boleh jadi pok-pok Malaysia hak memari janggut ni boleh jadi pinjam dengan dia, boleh jadi. Pinjam dengan pok Berelwi ni. Hak dia buat pameran janggut Nabi, rambut Nabi tu, Allah. Dia khayal je sebenarnya, bukan ada pun. Tok guru dia mimpi, lepas tu bagi anak murid dia kata ni, janggut ni aku ambil daripada Nabi. Nabi beri dalam mimpi apa, dia puja bukan main. Letak dalam bekah tu, bekah dia buat daripada emas, ada besar ni. Letak kanta tu, letak janggut Nabi dalam ni. Dia buat macam betul-betul, dia pamer di situ. Mari seorang cium, mari dua cium. Dia letak ni pula, lepas tu depan ni dia ada macam, dia cermin pula. Kalau cermin pula satu lapis lagi, berapa lapis? Orang mari cium cermin tu je. Itu yang dia buat. Saya cerita ni, tuan-tuan jangan fikir tak masuk Malaysia ni. Masuk dah lah masalahnya. Duk arak pergi merata ni. Janggut Nabi, rambut Nabi ni sudah masuk di Malaysia lah ni. Tu yang kita cerita tu.
itu membawa kepada syirik. Kalau hok bawa masuk tu pakai seluar jin, pakai baju harimau duk 2 ekor depan ni, kita tak percaya dah. Masalahnya hok bawa masuk tu pakai serban berlapis-lapis, pakai jubah tak cukup selapis, pakai 2. Nampak ni? Bakal dengan tasbih lagi, dengan apa lagi, oh nampak macam tok guru hebat. Tapi buat-buat masuk benda-benda yang tidak ada dalilnya, tak ada nas dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itu benda bahaya. Ini orang panggil syirik uluhiyah. Yang pertama dalam bab barakah. Yang kedua dalam bab syafa'ah, syirik fi syafa'ah. Ini sebut oleh penulis tadi. Macam mana orang boleh disyirik berkaitan dengan syafaat? Seolah-olah orang yang dipuja itu boleh nak tolong dia, menyampaikan hajat yang dia nak kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh minta dengan Tok Guru. Sebab apa? Kefahaman dia, Tok Guru ni walaupun dia mati tapi dia hidup. Dia salah menghuraikan ayat Allah Ta'ala sebagaimana yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya' inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kata orang yang mati di jalan Allah Ta'ala itu mati tapi mereka hidup. Nampak dia kata? Dia kata Allah Ta'ala kata hidup, maka kami suruh Tok Wali ni minta dengan Allah dan kami bertawassul dengan dia. Kerana apa? Kerana dia hidup. Sedangkan tidak ada seorang ulama tafsir pun yang menafsirkan kehidupan di alam barzakh sama dengan hidup atas muka dunia. Tidak ada. Tak ada ulama tafsir sebut begitu. Semua kata kehidupan yang berbeza dengan alam dunia, sebab dia berubah alam. Sebagai contoh yang selalu saya sebut, alam rahim dalam perut mak kita tak sama sekali dengan alam dunia ini. Kita makan dengan cara lain, kita hidup dengan cara lain, kita tak boleh buat apa-apa masuk dalam rahim. Tapi atas muka dunia ini kita boleh buat macam-macam. Alam akhirat juga berbeza. Ini benda yang salah memahami nas adalah satu perkara yang cukup bahaya yang boleh membawa kepada syirik dalam bab syafaat. Hatta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun kita tidak boleh minta syafaat dengan dia, kita kena minta syafaat dengan Allah. Sebab walillahi syafaatu jami'a, kepunyaan Allah segala syafaat. Milik Allah segala syafaat. Kita tak boleh nak kata syafaatkan kami ya Rasulullah, syafaatkan kami ya Rasulullah. Tak boleh, tak boleh minta dengan Rasulullah. Walaupun Rasulullah itu diberi keistimewaan di hari akhirat untuk beri syafaat, tapi bukan milik dia, milik Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Sebab itu yang kedua syirik fi syafaah. Kita kira ringkas. Yang ketiga dalam masalah tawassul, mengadakan orang yang tengah dengan Allah Ta'ala ni. Ni juga merupakan kesyirikan golongan jahiliyah. Sebab apa jadi orang tengah ni? Sebab dia tak faham dua tadilah. Tak faham berkat, tak faham syafaat milik Allah. Sebab tu nak guna orang tengah. Kalau dia baca ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku bertanya berkenaan dengan aku dekat, kata Allah. Semua ayat tanya dalam Quran ni mesti ada kul. Contoh, yas'alunaka 'anil ahillah, mereka tanya pasal bulan-bulan ni, anak-anak bulan ni, penentuan bulan ini. Maka kul mujawab wahai Muhammad, hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj, ketetapan haji berlaku pada anak bulan ini. Boleh tengok bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan apa. Yas'alunaka 'anil khamr wal maisir, mereka bertanya tentang arak dan judi. Kul mujawab wahai Muhammad, ithmun kabir, kekejian dosa yang besar, manfaatnya sedikit, mudaratnya banyak.
Yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya pasal perang. Qulil anfal, menjawab Muhammad begini, yas'alunaka 'anil mahid, mereka tanya pasal haid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisa. Qul, kamu jawab Muhammad begini. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka tanya pasal ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, jawablah ruh ni urusan Allah. Tapi bila Allah Ta'ala kata wa idza sa'alaka ibadi, bila hamba-Ku tanya berkenaan dengan aku, sepatutnya kena ada kul. Kul fa inni qarib, katakanlah Muhammad, aku dekat. Tak, Tuhan tak sebut begitu, Allah tak sebut begitu. Tapi Allah Ta'ala kata fa inni qarib, aku dekat. Ulama tafsir sebut nak beritahu bahawa bila kita nak minta dengan Allah, tak payah orang tengah-tengah apa akad tangan, terus online kita dengan Allah Ta'ala tanpa orang tengah. Hak tadi semua suruh Nabi jawab tadi, bermakna orang tengah mu tolong jawab. Hak ni Muhammad, bila orang tanya aku tak ada jawab-jawab, aku dekat, terus Allah Ta'ala jawab. Oleh kerana itu lepas pada ayat tu fa inni qarib, terus Allah Ta'ala sebut ujibu da'watad da'i idza da'ani. Oleh itu mintalah dengan aku apa yang kamu nak, falyastajibuli, aku akan bagi apa yang kamu minta. Dalam ayat ni pun boleh kita faham, seorang hamba duduk cerak mana pun, duduk dalam bukit mana pun, duduk dalam gua mana pun, bila angkat tangan berdoa kepada Allah Ta'ala, dia telah pun menjalankan satu tugas bahawa dia itu hamba dan Allah Ta'ala itu Tuhan, tanpa perantaraan dengan siapa-siapa. Kalau nak perantaraan juga, ada syarat. Syarat yang pertama, mesti sebut nama Allah. Ya Rahman, Tuhan yang maha pemurah, irhamna. Ya Rahim, wahai Tuhan yang maha pengasihani, irhamna. Ya Ghaffar, wahai Tuhan yang maha pengampun, ighfir lana, ampun dosa kami. Kerana boleh sebut nama-nama Allah dalam kita nak minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Nabi pernah sebut bahawa aku seru ya Allah, nama-nama yang baik yang ada padamu, sammaita bihi nafsak, yang kamu menamakan dengan diri kamu sendiri, au anzaltahu fi kitabi, ataupun kamu nama yang ada dalam kitab kamu, au a'lantahu ahadan min khalqik, ataupun nama yang tidak ada seorang pun tahu, dalam kitabmu pun tak ada, nama tu juga aku seru ya Allah. Nabi pernah berdoa gitu. Jelas bermakna tawassul yang boleh ni ada. Itu boleh berdoa dengan nama Allah. Yang kedua, kita bertawassul dengan amal baik kita. Amal baik kita, apa yang kita buat baik? Ya Allah, sekarang ni saya ni susah, tolonglah aku ya Allah, aku susah ni. Dulu aku pernah tolong orang, memudahkan urusan dia. Sekarang susahnya urusan aku, tolonglah ya Allah. Kalau aku buat kerana-Mu dan aku buat kerana tidak mengharapkan apa-apa, melainkan aku mengharapkan pahala daripada-Mu, maka sekarang ni aku susah, mudahlah urusan aku. Boleh ke tak? Ada dalam hadis Riyadhus Shalihin duk cerita, orang duk terlekat dalam gua tu, panjanglah hadis tu kalau nak baca. Boleh. Kedua, yang ketiga. Yang ketiga, kita boleh minta orang doakan kita dengan syarat orang tu hidup, bukan mati. Masalah nombor 3 ni, puak-puak ni tak faham. Masalah nombor 3 tadi, dia balik pada tadi, dia kata memang hidup, sebab dia hidup di alam barzah. Hiduplah dia kata, bukan dia mati. Sebab tu kami minta dia, sebab kami yakin dia tu dengar. Awak nak yakin dia dengar macam mana? Tu al-ghaibiyah, tak nampak. Dia pula duduk di alam lain. Ruh dia tu Allah Ta'ala ambil. Ruh dia tu Tuhan pegang. Orang yang baik, ruh tu disimpan oleh Allah. Di Aliyyin, disebutlah hadis Nabi, di mana? Di bawah arasy Allah Ta'ala. Ruh orang yang jahat disumbat dalam bumi tu, bujung bumi ni. Dia panggil sebagai sijin, sebelum daripada masuk api neraka Allah. Itu semua disebutlah hadis. Sebab tu saya kata, minta dengan orang mati dah, dikubur wali ke siapa ke, tak betul. Sebagaimana ajaran diajar oleh golongan-golongan yang ada pada hari ini,
yang kadang-kadang mengaku dia tu Ahlul Bait, mengaku dia tu keluarga Nabi dan sebagainya, mari tempat kita mengajar benda-benda yang karut-marut, termasuklah dalam menyebut perkara-perkara begini. Ini satu kesyirikan yang besar. Bukan kecil punya syirik ni. Dan itulah syirik yang dilakukan oleh musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah, dia tak sembah berhala tu. Dah. Sebab tu ada orang duk bahas hari ni, Merry Christmas ni. Ada ucapan yang dibolehkan, ucapan yang tidak dibolehkan, ucapan begitu, ucapan begini. Saya tutup pintu terus, tak boleh. Orang nak setuju tak setuju, dia punya masalah. Tuan-tuan, kalau kita kata Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim, bila orang ajak Nabi Ibrahim pergi perayaan bersama-sama dengan puak-puak musyrikin zaman dia tu, faqala inni saqim, dia kata, aku sakit ni. Ibrahim kata, dia tipu, dia sakit sebenarnya, tapi tipu yang ada muslihat dia. Bermakna Nabi Ibrahim tidak sekali-kali mengiktiraf pesta yang orang musyrik buat pada ketika itu. Ibrahim tak mengiktiraf. Apa kata Nabi Ibrahim? Gila. Sebab apa? Allah, masyarakat majmuk. Nabi Ibrahim pula masa tu dia seorang-seorang, ada orang lain semua begitu. Girai tak apa, dah tak sembah-sembah, pergi duduk saja, tak apa. Dah Ibrahim tak buat gitu. Gila dia kata, minta maaf saya sakit. Orang duk kata bagaimana kita berkawan dengan orang Nasara, duk berkawan dengan Kristian apa, ustaz macam mana? Dia duk ucap kita selamat hari raya lah, apalah, kita tak boleh ucap ke dia. Kita bagi tahu minta maaf, ni masalah akidah saya. Kalau saya sebut begini pada awak, saya mungkin boleh gugur akidah saya. Saya nak jaga akidah saya lagi. Bukan kita boleh berkawan dalam masalah hubungan tertentu, tapi masalah akidah ni saya minta maaf. Awak boleh ucap selamat hari raya pada saya, terima kasih banyak, tapi saya nak ucap pada awak ni minta maaf tak boleh. Sebab hari raya awak ni hari raya yang bersangkut paut dengan akidah, bukan bersangkut paut dengan tahun baru macam tahun baru Cina apa tidak. Bagi tahu betul-betul ke dia? Dia pun faham. Takkan nak paksa kita sampai hati. Hari raya awak saya ucap hari raya, pergi hantar hadiah apa, raya saya tak nak ucap. Tak boleh. Jangan ambil masalah akidah ni ambil orang politik. Orang politik tak boleh pakar. Mula nak kata kat orang ni, tak boleh pakar orang politik masalah akidah ni. Orang politik masalah akidah, nak pilih hari raya, masuk kuih Hindu, angguk-angguk. Masuk kuih Cina, angguk-angguk. Masuk masjid, sujud. Tu orang politik. Dah, duk bising sehari dua ni, daging haram ni. Kata daging kangaroo, boleh jadi juga orang politik duk makan daging kangaroo tu, melompat kuat tu. Boleh kata gitu? Marah pula. Sebab tu saya kata, bab akidah ni ada tempat yang kita kata masyarakat majmuk kena jaga. Sebab apa? Masyarakat yang ramai ada tempat dalam masalah akidah. Bukan semua benda kita perlu kendor tali dengan dia, tak perlu. Ada benda yang perlu beri penerangan kepada dia. Masalah di Bali, masalah Taipusam tu kepercayaan agama Hindu. Yang kita duduk buat banner merata-rata tempat ni, selamat hari Taipusam, Happy Deepavali. Apa benda ni? Gambar di banner tu gambar orang politik je. Cuba tengok. Awak nak jaga siapa sebenarnya? Nak jaga siapa? Jaga undi. Jaga undi. Undi, satu undi itu amat bermakna bagi orang politik. Lepas tu tak jaga akidah tak apa. Siapa dia ramai penyokong, dia lah boleh jadi pemimpin. Nak kata yang benda yang benar, nak fikir dulu nak kata benar. Nah, sebab tu orang buat cerita dah. Orang buat cerita dulu, orang politik dia.
Dia tak fikir apa. Dia fikir macam mana nak undi orang, macam mana nak sokongan. Kalau fikir setakat tu tak ada syurga neraka, dia boleh buat apa saja atas muka dunia. Orang mukmin, bukan semua orang politik tak baik, ada hak baik, ada hak fikir dunia akhirat, ada hak fikir dunia pun dia fikir macam mana atas muka dunia tanggungjawab dia pada rakyat, hak fikir akhirat pun ada. Jadi fikir akhirat boleh jadi sampai tanggungjawab yang baik atas muka dunia ni, jaga akidah rakyat. Tapi kalau akidah pun tak boleh jaga, apa lagi nak diharapkan? Nak jaga apa lagi? Kerajaan yang pertama sekali kena jaga akidah. Kena jaga akidah nombor satu sekali. Jangan bagi unsur-unsur yang menjahanamkan akidah masuk dalam negara. Itu benda yang kita nampak pada hari ini cukup bahaya. Sebab tu Nabi Ibrahim saya sebut tadi, dia tak raih, dia tak pergi. Faqala inni saqim, aku sakit, dia kata. Dia tak pergi, dia tak meraihkan sama-sama, tidak. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak. Tak meraih. Dia dah ambil satu hadis itulah, Nabi orang Yahudi lalu Nabi hormat. Sekali itu ya, bukan hari-hari Nabi buat. Bukan setiap kali Yahudi Nabi pergi hormat dah. Oh, dah ambil dalil tu. Dah ambil dalil tu sebagai dalil yang menunjukkan bahawa Nabi ni bersifat terbuka juga, Nabi ni. Tak payah dah. Tak payah, negara kita ni 70% umat Islam. 30% juga bukan Islam. Nak buat apa sampai kita jaga hati dia lebih pada jaga akidah? 30% orang bukan Islam, duduk dengan cara bukan Islam. Jangan duduk ganggu orang. Kita 70% duduk dengan cara 70%. Biar ada izzah, biar ada kekuatan. Biar orang tengok Islam ni hebat. Ini semua nak jaga, tak bolehlah kita kena jaga. Tak bolehlah kena jaga ni, kena hormat tu, kena hormat ni. Sampai bila? Itu pesanan daripada saya. Tak ada kena mengena dengan siapa-siapa saya sebut tu. Bukan negara Malaysia tapi negara Brazil. Baik. Sekarang ni kita tengok tawassul yang salah pun kita faham dah macam mana. Cuma satu perkara lagi yang perlu kita sebut bahawa jika kita memahami hal ini dengan betul, dengan baik, kita akan faham orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ni, Allah Taala sesatkan dia dengan kesesatan yang jauh. Kita ambil masa 3 minit. Jangan azan lagi, lepas ni kita azan, kita sembahyang terus. Alladzina amanu, Allah Taala sebut dalam Al-Quran, wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Orang yang syirik ini disesatkan mereka dengan sesat yang sejauh-jauhnya. Itu Allah Taala sebut dalam surah An-Nisa ayat 116. Dan sebagaimana ayat yang selalu kita dengar, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yusyrik billah faqad iftara ithman 'azima. Surah An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya orang yang Allah Taala tidak mengampuni dosa syirik. Matilah keadaan syirik, Tuhan tak ampun, kecuali kena matilah keadaan bertaubat daripada syirik, baru Tuhan ampun. Dan dia mengampuni segala dosa selain daripada syirik itu. Maknanya adakah Tuhan tak ampun selama-lamanya? Tidak. Bila dia mati, dia kena bertaubat dulu masalah syirik tu, baru Tuhan ampun. Kalau mati tak bertaubat masalah syirik, dosa syirik itu Tuhan tak ampun. Dosa lain mungkin boleh Tuhan ampun. Kalau dia mati dah kadang tak syirik, tapi banyak dosa lain, dengan rahmat Allah, Tuhan boleh ampun. Tapi syirik ni adalah pemegang tiket kekal dalam neraka Allah. Pemegang tiket kekal dalam neraka Allah. Ulama kita bahagikan syirik besar, syirik akbar, syirik asghar. Syirik besar, syirik kecil dia panggil. Apa benda pula besar kecil? Saya sebenarnya, orang kita ni dia fikir, oh tak apa, dia kata syirik kecil je tu. Dia fikir gitu. Dia ingat kecil tu macam perkara kecil. Kecil pun masuk neraka dah. Kecil pun kekal neraka. Semua bahagian yang disebut oleh ulama itu sendiri. Syirik besar ni membuatkan seorang itu keluar daripada Islam dan kekal dalam neraka. Tapi syirik kecil ni dia kata lama-lama dia boleh jadi syirik besar. Contohnya,
sifat takabbur dalam diri. Itu kesyirikan yang paling kecil. Tetapi apabila syirik itu yang paling kecil itu duduk dalam diri kita, bukan menyebab kita kekal neraka, tidak, tapi syaitan akan olah benda itu supaya dia boleh jadi kekal neraka. Kerana bila takabbur tidak mahu ikut perintah Allah Ta'ala, macam mana iblis. Bila takabbur tak mahu ikut perintah Allah, bila tak mahu ikut perintah Allah, dia panggil buat maksiat macam iblis. Lama-lama jadi syirik besar dan lama-lama kekal dalam neraka Allah Ta'ala bila-bila masa. Allahu Akbar. Yang akhirnya saya nak sebut pada malam ini, apabila kita memahami berkenaan dengan syirik ini, kita mestilah menjauhi diri kita daripada syirik ini. Wajib. Macam mana cara dia? Di antara caranya iaitu kita kena memantapkan tauhid kita dengan kita banyak baca-baca ayat Quran berkenaan dengan tauhid yang disebut oleh Allah Ta'ala. Kesimpulannya kita kena mengaji bab tauhid, mengaji bab kenal Allah Ta'ala. Sebab tuntutan kepada la ilaha illallah itu tauhid. Dan syaitan akan buat kita ni supaya batal la ilaha illallah itu dengan syirik. Karena tauhid lawan dia syirik. Tuntutan kepada Muhammadur Rasulullah, kita kena sebut has-sunnah. Bila kita sebut has-sunnah, bila kita mengaji has-sunnah, sebab kita buat tuntutan Muhammadur Rasulullah, nescaya kita akan jauh dengan sendirinya perkara yang bid'ah. La ilaha illallah itu tauhid, lawan dia syirik. Muhammadur Rasulullah itu sunnah, lawan dia bid'ah. Sebab tu orang yang buat benda bid'ah ni, orang yang telah pun menjahanamkan kalimah Muhammadur Rasulullah itu. Wallahu alam. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa-masa yang akan datang. Itulah ulasan ringkas daripada saya pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita dan merahmati kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi